Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk kelas kita pada pagi ini, kita akan sambung membincangkan kertas peperiksaan pertengahan tahun kita. Okey, di mana sebelum ni semasa kelas PDPR, kita dah selesaikan. Okey, sampai yang di sini. Rumikan ayat-ayat berikut. Okey. Tapi nanti Muallim nak antum semua jadikan yang muka surat atas ni dari soalan 31 sehinggalah soalan 40 sebagai latihan kita pada hari ini. Sebab apa? Antum sendiri pun dah tengok keputusan peperiksaan antum masing-masing. Muallim rasa agak sedih lah. Sebab apa, yang paling elok pun dapat hanyalah 72. Itulah yang paling tinggi. B yang paling tinggi. Yang selebihnya macam mana tu? Dan kalau antum nak tahu untuk pengetahuan antum, antum punya markah untuk khot 20 ke 30 markah Muallim bagi percuma sahaja. Jadi orang yang dapat markah 40, 50, antum bayangkan, antum hanya skor 20 markah sahaja untuk paper antum tu sebenarnya. Jadi apa yang Muallim nak pesan ialah antum bila disuruh membuat sesuatu, disuruh buat latihan, bagi perhatian. Dan di dalam kelas bagi perhatian, bagi tumpuan sepenuhnya. Jangan main-main. Kita tak nak dah benda ni berulang lagi. Sebab apa, belajar ni amanah. Kalau muallim saja yang bersungguh-sungguh tapi antum tak boleh bagi perhatian, tak guna juga. Jadi kita mulakanlah insya-Allah dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, untuk menjawab soalan pemahaman, suka untuk Muallim ingatkan, sebelum antum membaca petikan dari pemahaman tersebut, adalah lebih baik antum tengok dulu soalan dia. Sebab apa, bila kita dah baca soalan, kita akan dapat idea. Kita dah mula ada idea. Jadi mana yang boleh kita highlight, kita highlightkan. Sebagai contoh soalan 41. Dia tanya bilakah sukan tahunan itu diadakan. Dia tanya bila. Jadi antum highlightkan. Bilakah. Maknanya dia nak tarikh. Jadi sebelum antum baca pun antum dah tahu apa keyword yang antum perlu ingat. Seterusnya soalan 42. Dia kata tulis dua acara yang dipertandingkan. Dua acara. Tulis dua acara. Soalan 43. Pasukan manakah yang telah mendapat Johan keseluruhan? Dia kata Johan. Johan keseluruhan. Johan ni maknanya juara lah, yang mendapat tempat pertama. Soalan 44. Siapakah yang telah dinobatkan sebagai olahraga? Siapa yang dinobatkan sebagai olahragawan? Olahragawan ni maknanya lelaki. Kalau perempuan, olahragawati. Olahragawan. Soalan 45. Dia kata, siapakah guru yang menulis laporan tersebut? Guru yang menulis laporan. Jadi kita tengok dulu. Okey, kita dah highlight kan. Okey, kita baca petikan. Ingat di sini dia kata bila sukan dua acara Johan. Jadi kita pun baca. Ditulis sini adalah laporan sukan sekolah kebangsaan Taman Indah. Bila Muallim baca dan Muallim tunjuk dengan keza ni, dengan anak panah ni, antum tengok dan perhatikan. Sebab Muallim tahu, majoriti antum tak boleh membaca Jawi. Jadi sebab itu Muallim bacakan. Muallim bacakan dan bagi perhatian. Tengok betul-betul. Tengok yang dekat tangan ni. Yang tangan ni bergerak ni, tengok perkataan dia. Okey, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim.
Pada 18 Mac 2020, Sekolah Kebangsaan Taman Indah telah mengadakan sukan tahunan sekolah. Tadi kalau kita perasan dekat ayat soalan di belakang, soalan di sini dia dah tanya, bilakah sukan tahunan itu diadakan? Bila sukan tahunan diadakan? Ayat pertama dah tulis. Pada 18 Mac 2020. Sekolah Kebangsaan Taman Indah telah mengadakan sukan tahunan. Jadi inilah jawapan dia. Sukan tahunan telah diadakan pada 18 Mac 2020. Cara yang betul, cara yang betul untuk menjawab ialah antum mesti ambil dari sini. Mesti ambil dari sini. Dia kata bilakah sukan tahunan itu diadakan? Antum kena ambil dari sukan tahunan itu diadakan pada 18 Mac 2020. Itu sahaja. Katalah antum tulis 18 Mac 2020. Antum dapat 1 markah. Kalau antum tulis dengan cara yang betul, cara menjawab soalan pemahaman, antum tulis sukan tahunan itu diadakan pada 18 Mac 2020. Begitu antum dapat 2 markah. Bila jawab dengan penuh, dengan cara yang betul, dapat 2 markah. Seterusnya kita pergi lagi. Okey, itu kita dah selesai soalan pertama. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Acara bermula pada jam 8 pagi bertempat di padang sekolah. Okey, ada tak kaitan soalan yang bertanya tentang tu? Tak ada. Okey, kita ingat 2 acara Johan. Okey. Kemudian kita tengok pula balik semula kepada laporan kita. Antara yang dipertandingkan ialah acara larian, lontar peluru, lompat tinggi, lompat jauh dan tarik tali. Perasan tak tadi dalam soalan di belakang dia ada tanya tadi. Tulis 2 acara yang dipertandingkan. Jadi cara yang betul menjawab soalan pemahaman antum mesti ambil dari sini. 2 acara yang dipertandingkan ialah acara larian dan lontar peluru. Antum boleh tulis macam tu. Sebab dia minta 2 saja. Ataupun antum tulis lontar peluru, acara yang dipertandingkan ialah lontar peluru dan lompat tinggi. Selain dari itu, antum boleh juga jawab acara yang dipertandingkan ialah lompat tinggi dan lompat jauh. Ataupun acara yang dipertandingkan ialah lompat jauh dan tarik tali. Antum bagi saja mana-mana 2 daripada senarai jawapan itu. Dah siap tulis jawapan, kita sambung lagi baca. Semua peserta telah menunjukkan bakat dan kesungguhan dalam acara masing-masing. Ini dia cuma memberi informasi. Kita pergi kepada peringgan ketiga. Guru besar telah mengumumkan keputusan. Di sini ada kesilapan sikit. Sepatutnya ada jarak. Mengumumkan. Sini ada jarak. Keputusan kejohanan sukan pada hari tersebut. Johan keseluruhan telah dimenangi oleh pasukan Rumah Kuning. Kalau kita perasan tadi di soalan dia dah siap tanya dah. Turun sikit. Pasukan manakah yang telah mendapat Johan keseluruhan? Sebab kan kita dah baca soalan ni, jadi dalam kepala kita dah boleh ingat dah apa yang soalan nak nanti. Jadi bila kita baca laporan tu, kita dah boleh agak, ni rasa ada tadi soalan. Jadi cara kita jawab ialah pasukan yang telah mendapat Johan keseluruhan. Okay, kita ambil dari sini. Okay, ambil dari perkataan pasukan tu, cuma perkataan manakah ni kita buang. Perkataan manakah ni kita buang untuk membina ayat sebagai jawapan. Okay.
Okey, jadi jawapan dia, pasukan yang telah mendapat johan keseluruhan ialah, kita balik-balik, ialah pasukan Rumah Kuning. Di sini jawapan dia. Pasukan yang telah mendapat johan keseluruhan ialah pasukan Rumah Kuning. Di sini ada jawapannya. Kita tengok kalau kita boleh edit. Pasukan Rumah Kuning. Okey. Seterusnya kita teruskan membaca laporan kita. Naib Johan pula dimenangi oleh pasukan Rumah Biru. Ni dia cerita pasal Naib Johan. Dan dalam soalan kita pun dia tak ada tanya pasal Naib Johan. Dia cuma tanya tentang Johan. Okey, tak apa, kita teruskan baca. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan. Rasa-rasa tadi ada tak jumpa soalan ni? Dia kata ni, Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan. Pak, Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan. Kita tengok balik soalan. Soalan 45 nampak dia. Soalan 44 nampak dia tanya. Siapakah yang telah dinobatkan sebagai olahragawan? Olahragawan ni maknanya pemain sukan yang terbaik lah dalam kalangan lelaki. Jadi cara menjawabnya ialah, dia kata siapa, apabila siapa, takkan kita nak jawab yang telah dinobatkan sebagai olahragawan. Jadi kita tulis dulu nama orang tu. Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan. Boleh salin je terus dari sini. Nampak? Siapakah yang telah dinobatkan sebagai olahragawan? Kita terus je salin. Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan. Inilah ayat yang penuh, ayat yang betul untuk menjawab soalan pemahaman. Kalau antum cuma menjawab Rosli bin Ramlan, 1 markah. Sebab apa? Kita ni soalan pemahaman 2 markah. Kalau jawab separuh je, 1 lah markah. Tapi kalau antum jawab penuh, Rosli bin Ramlan telah dinobatkan sebagai olahragawan, dapat 2 markah. Okey, kita teruskan sambung membaca. Bagi perhatian. Manakala Anisah binti Muhammad pula dinobatkan sebagai olahragawati. Dan dalam soalan kita dia tak ada nak tahu pun siapa olahragawati. Terusnya kita tengok format untuk laporan. Belah kiri dia ada tarikh 23 Mac 2020. Dan kalau antum nak tahu yang sebenarnya, yang ini formatnya dia sepatutnya sebaris. Tarikh ni, tarikh sepatutnya sebaris dengan disediakan oleh. Dia sepatutnya sebaris. Tapi ni sebab format dia dah lari. Jadi antum kena alert lah. Yang ini sepatutnya dia di sini. Dia duduk di sini. Format dia dah lari. Dia tulis sini, disediakan oleh Norman bin Zamri. Siapa Norman bin Zamri? Ialah guru ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Taman Indah. Kalau perasan dalam soalan tadi ada tanya, siapakah guru yang menulis laporan tersebut? Jadi cara menjawab soalan pemahaman, ambil dari sini. Guru yang menulis laporan tersebut ialah Cikgu Norman bin Zamri, guru kurikulum. Macam tu cara jawabnya, dapat 2 markah. Maklim ulang semula. Guru yang menulis laporan tersebut ialah Cikgu Norman bin Zamri, guru kurikulum. Kalau antum tak tulis guru kurikulum, antum tulis nama cikgu ni je pun dapat markah. Kalau jawab dengan cara yang betul, dapat 2 markah. Tapi kalau tak jawab dengan cara pemahaman yang betul, dapat 1 markah sahaja.
Okey. Kemudian yang seterusnya, kita tengok soalan 41. Ya, yang ni soalan ulangan ni. Okey, tak ada. Soalan 41 tadi kita dah tengok. Okey, maaf itu soalan 41 tadi itulah yang kita dah settle. Okey, seterusnya soalan 46 ni kita dah masuk khot. Ha, jadi khot ni di sinilah yang Mukaddim kata. Khot ni 30 markah. Kalau untuk pengetahuan antum, 30 markah ni Mukaddim bagi percuma saja kepada kelas antum. Sebab apa, kalau Mukaddim tak bagi 30 markah ni, majoriti lah dapat gagal untuk jawi. Jadi bayangkan kalau antum dapat 40 markah, total 40 markah. Maknanya 30 ni adalah markah khot, katakanlah. Kan? Maknanya sebenarnya antum dapat berapa markah je yang antum skor? 10. Sebab apa antum tak boleh skor? Sebab antum tak boleh membaca jawi. Bila dalam kelas Mukaddim suruh antum buat latihan, antum main je. Jadi fokuskan betul-betul. Sebab apa, jawi ni penting. Kalau tak boleh baca jawi, susah untuk antum jawab soalan ulum syariah, soalan sirah, soalan adab. Susah. Bukan Mukaddim nak menakutkan. Bukan Mukaddim nak berfikiran negatif atau menakutkan, tapi itu hakikat dia. Jadi bagi perhatian, buat betul-betul jawi ni. Jadi di sini Mukaddim nak ingatkan, Mukaddim ada bagi latihan untuk antum di sini. Mukaddim nak semua, tak kira lah yang dapat B pun, dia sepatutnya jawi ni kita target A. Paling teruk B, bukannya paling bagus B. Paling teruk B. Jadi kita target A sepatutnya jawi ni. Jadi apa yang Mukaddim nak antum buat ialah antum mesti selesaikan latihan ni. Rumikan ayat-ayat berikut. Semua orang kena buat. Mukaddim tak kira, Mukaddim saya betul ke salah soalan tu. Tak peduli. Sebab apa? Ranking antum punya jawi teruk sangat. Jadi selesaikan semua soalan ni. Soalan 31 hingga soalan 40. Jadi Mukaddim akan bagi gambar untuk antum mudah buat rujukan. Yang pertama ni dia kata, rumikan ayat-ayat berikut. Yang seterusnya, jawikan kata pinjaman berikut. Kata pinjaman apa? Kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, contoh perkataan hadir, kata pinjaman bahasa Arab. Tarikh, perkataan pinjaman bahasa Arab. Sahabat, perkataan pinjaman bahasa Arab. Kompleks, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Motosikal, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi ini latihan antum untuk hari ini. Minta diselesaikan ke dalam buku tulis jawi, tuliskan hari dan tarikh. Dan antum tak perlu snap gambar hantar kepada Mukaddim. Sebab apa? Mukaddim akan collect antum punya buku. Nanti sekolah bagi tarikh, antum perlu hantarkan buku antum untuk Mukaddim semak. Jadi tak perlu tangkap-tangkap gambar. Yang wajibnya ialah antum selesaikan kerja antum. Okay, jadi insyaAllah setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.